Selamat petang dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan aktiviti AppsLink. Okey, aktiviti AppsLink atau dikenali sebagai aktiviti tali tinggi. Kita teruskan kepada bahagian definisi AppsLink. Itu AppsLink atau lebih dikenali juga sebagai sukan tali tinggi merupakan satu aktiviti turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Aktiviti ini memerlukan kemahiran imbangan yang tinggi serta daya ketahanan otot tangan dan kaki yang kuat. Okay, sebab apa? Melibatkan tangan, sebab apa memerlukan daya tahan otot, tangan dan kaki kerana aktiviti abseiling ini secara keseluruhannya bergantung kepada penggunaan tangan dan kaki untuk melakukan aktiviti abseiling. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian tujuan abseiling. Okay, iaitu yang pertama, untuk meningkatkan jati diri, kita, iaitu bila mana kita mengikuti aktiviti abseiling ini secara langsungnya dapat memberikan cabaran kepada diri kita sendiri untuk mengikuti aktiviti abseiling ini, dan dengan adanya cabaran itu, okay, kita akan berasa lebih bersemangat dan kita pun dapat mengatasi rasa takut itu. Okay. Seterusnya, aktiviti abseiling ni juga dapat memupuk kepimpinan diri. Okay, bagaimana aktiviti abseiling ni dapat memupuk kepimpinan diri? Iaitu melalui latihan diri untuk bertanggungjawab dan membuat keputusan secara rasional. Okay, bila mana kita mengikuti aktiviti abseiling ni, okay, kita akan lebih berasa bertanggungjawab. Kita akan lebih rasa bertanggungjawab untuk menyempurnakan aktiviti abseiling ni. Okay, kerana aktiviti abseiling ni, okay, kita perlu turun ke bawah dan bukannya separuh-separuh ataupun kita berhenti setengah jalan saja. Okay, seterusnya kita pun dapat membuat keputusan secara rasional. Okay, maksudnya kita jangan gelabahlah bila kita buat aktiviti abseiling ni. Okay, kita perlu dalam keadaan tenang dan tenanglah untuk memudahkan kita melaksanakan aktiviti abseiling ni, dan dari situ akan wujudnya kepimpinan diri kita. Okay, seterusnya aktiviti abseiling juga dapat dapat meningkatkan kecergasan tubuh badan. Okay, sebab apa? Sebab aktiviti abseiling ni dia melibatkan daya ketahanan otot seperti kaki dan tangan. Seperti yang saya cakap tadi lah, aktiviti abseiling ni keseluruhan memang melibatkan secara keseluruhan tangan dan kita punya bahagian kaki. Okay, sebab apa? Tangan untuk pegang tali, untuk turun, dan kaki digunakan untuk kita berhenti seketika dan meneruskan semula untuk turun sehingga ke bawah. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian peralatan aktiviti abseiling. Okay, iaitu alatan yang pertama, talilah yang sangat penting. Okay, iaitu yang pertama iaitu tali statik. Mempunyai ciri-ciri seperti sedikit pola warna. Okay, maksudnya tali statik ni dia ada satu warna je lah. Dia macam oranye lah. Oranye yang terang. Okay, yang kedua iaitu tingkat kelenturan hanyalah 10%. Okay, seterusnya digunakan sebagai tali transport. Okay, seterusnya tali dinamik. Tali dinamik ni mempunyai ciri-ciri variasi pola warna. Okay, jika dilihat pada gambar ni, okay, adanya warna biru, putih dan yang paling banyak, yang paling ketara ialah warna jingga lah yang ada pada tali ini. Okay, seterusnya tali ini mempunyai tingkat kelenturan yang tinggi. Berbanding tali statik yang hanya 10%. Okay, seterusnya digunakan untuk menahan pemanjat secara leading. Okay, maksudnya tali ini yang akan diikat pada bahagian karabiner yang digunakan untuk kita turun secara leading. Okay, seterusnya sekiranya jatuh, beban akan diserap oleh tali dinamik. Okay, seterusnya berikut merupakan peralatan asas aktiviti abseiling. Iaitu yang pertama harness lah, iaitu yang digunakan kepada bahagian anggota badan. Okay, iaitu ia akan diletakkan pada bahagian pergelangan bahu dan juga pada bahagian pergelangan
paha atas. Maaf. Pada bahagian pergelangan paha atas. Okay, seterusnya choke back. Okay, choke back ni penting perlu ada. Okay, sebab apa? Kebanyakan peserta, okay, bila tangan dia basah, okay, itulah penting ada choke back kerana choke ni dia berfungsi untuk mengeringkan kita punya tapak tangan. Okay, biasanya orang yang basah tangan ni, okay, dia cemas dan panik ataupun resah semasa aktiviti abseiling ni. Jadi bila diorang resah dan sebagainya, tangan pun akan jadi berair. Okay, ada mengeluarkan hybrid akan mengeluarkan air lah melalui liang tapak ni. Okay, jadi dengan adanya choke ni, okay, kita sapu kepada bahagian tangan ni. Okay, pentingnya untuk supaya tangan kita ni tidak terlepas semasa memegang tali itu semasa kita turun ke bawah. Okay, seterusnya itu climbing shoes, iaitu kasut lah. Ini sangat penting ni supaya penggunaan kasut yang sesuai. Ini memang kasut untuk aktiviti abseiling lah. Jika kita tengok dia punya tapak ni dia agak melengkung sedikit dan juga dia punya bahagian struktur luar ni dia agak tebal dan banyak lapisan. Seterusnya iaitu carabiner yang digunakan untuk menaun ataupun untuk simpul tali dinamik. Okay, seterusnya helmet. Helmet ni paling penting lah dalam aktiviti abseiling ni. Ini merupakan aktiviti ini merupakan peralatan keselamatan yang sangat penting dalam aktiviti abseiling. Okay, kerana bila kita menggunakan helmet ni, okay, kita punya kepala bila kita jatuh, risiko untuk kecederaan parah pada bahagian kepala agak kurang ataupun sedikit lah macam tu. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian contoh-contoh ikatan dan fungsinya. Okay, yang pertama iaitu overhand knot. Itu digunakan untuk mengikat hujung tali selepas ball line atau line-line simpulan yang diikat. Okay, yang kedua pula iaitu overhand lock, yang diikat dalam kembar dua tali yang memberikan satu gelang digunakan untuk melakukan penurunan. Okay, yang ketiga pula, figure of 8 lock, iaitu simpulan yang paling selamatlah untuk ikatan pinggang, iaitu bahagian pinggang kita yang yang dililit yang dimasukkan pada bahagian carabiner semasa turun atau naik. Okay, seterusnya single ball line, iaitu simpulan yang biasa untuk ikatan. Okay, yang seterusnya iaitu double fisherman knot, iaitu merupakan simpulan yang terbaik untuk menyambung dua hujung tali. Okay, kita saksikan satu tayangan video aktiviti abseiling dijalankan. Okay, kita tengok macam mana penggunaan peralatan keselamatan dan macam mana simulasi cara dia turun ataupun langkah-langkah ataupun teknik yang dia gunakan untuk turun ke bawah ataupun dalam aktiviti abseiling ni lah. What I've got first of all jika kita tengok ada carabiner yang dikaitkan pada harness. Ni tali dinamik. Okay, tengok dia punya tali dinamik tu ada 3 warna. Also going to attach my prusik loop. The prusik loop is very easy to make. Simply, dia menunjukkan dia sedang menunjukkan ikatan untuk diikat pada bahagian carabiner. Lepas tu barulah dia now ready to abseil.
to get ambil throat. tali Pass it statik through dan dimasukkan ke the dalam pillow plate, just as I would untuk disambungkan ke karabiner. screw it all up. Jika kita tengok karabiner ni dia bentuk dia tak sama, Correctly. mungkin ada And perbezaan the Prusik loop karabiner. works very well as what you could call a dead man's handle. The idea being, Dia masukkan semula ke dalam ke karabiner. the Prusik loop will grab the rope, as you can see Dia there. tarik dengan ketat untuk supaya tali tu saling supaya tidak tali tak tendur ataupun terlecut. Give it a good check. But as you're abseiling down, I'd always have my hand on the rope. So I'm now ready to abseil. Quick final check. Everything's screwed up. Rope Akhir attached sekali correctly. sebelum dia turun, Already dia akan checked the cek belay keseluruhan and the belay as well. peralatan yang digunakan sebelum turun. Okay. Dia perlu pastikan tali-tali dan peralatan yang digunakan berfungsi dengan sepenuhnya. Turun dengan perlahan dan selamat. Going to make sure I'm holding on to it. Prusik loop is gripping the rope. And readjust my harness to make that comfortable. Perlu dalam keadaan yang tenang Slightly better position. untuk turun. Jangan tidak gelabahlah. Release the Prusik. Then I'm going to have my feet wide apart. Tali leaning ini back, tali statik. hand on the Prusik. Yang ni. Tali statik yang digunakan untuk turun ke bawah. Ya, kita perlu turun dengan perlahan. Okey, itu tayangan sedikitlah mengenai simulasi aktiviti abseiling. Okey, akhir sekali apa yang telah saya pelajari dan yang saya telah terangkan melalui aktiviti abseiling ni, secara umumnya aktiviti abseiling ni dia pencetus kepada 5 aspek, iaitu JERIS, iaitu yang pertama dari segi jasmani, iaitu yang mana melibatkan otot kaki dan tangan. Yang kedua emosi lah. Bagaimana kita mengawal emosi kita supaya kita tenang untuk melakukan aktiviti abseiling ni. Kerana tidak semua orang biasa dengan aktiviti-aktiviti seperti ini kerana risiko keselamatan sangat tinggi dan juga kemungkinan peserta itu merupakan peserta yang pertama kali untuk melaksanakan aktiviti abseiling. Yang seterusnya itu rohani. Sebelum kita melibatkan diri dalam aktiviti abseiling, pentingnya untuk kita berdoalah. Seterusnya dari segi intelek lah. Itu dari segi intelek. Bagaimana kita nak turun tu, itu yang kita perlu fikirkan. Langkah untuk kita turun tu, sama ada kita perlu laju ataupun perlu perlahan. Sebaiknya kita perlu perlahan dan perlu mengikut kemampuan diri untuk melakukan aktiviti abseiling ni. Yang seterusnya sosial lah. Sosial ataupun penglibatan serta secara berkumpulan dan di dalam satu komuniti untuk melaksanakan aktiviti abseiling ni. Ini rangkuman daripada 5 ni sangat penting bagi kita sebagai guru pelatih sebelum kita melangkah kepada alam perguruan. Kerana melalui aktiviti abseiling ni sedikit sebanyak dapat membina keyakinan dalam diri kita dan memberikan cabaran untuk diri kita sendiri melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak biasa kita lakukan, supaya di akhirnya nanti kita dapat membiasakan diri dan kita sentiasa sanggup menerima cabaran-cabaran yang akan datang dalam bidang perguruan. Apa yang diberikan kita akan buat dengan secara telus dan menyeluruh
dan apa yang telah ditugaskan kita buat dengan amanah serta bertanggungjawab. Dan itulah perkaitannya antara yang dalam aktiviti berkaitan aktiviti Epsilon di dalam dunia perguruan. Okay, bukan sahaja untuk membina keyakinan, memberikan kecergasan, kesihatan, dan secara langsungnya ianya memberikan pendidikan kepada kita. Itu bagaimana itu macam mana cara kita nak survive diri kita di tempat yang baru, di persekitaran yang baru, di norma-norma yang baru.